Okey, video kali ini adalah berkaitan dengan dependent sources punya example. So, soalan seperti yang tertera di sini lah. Contoh soalan ni dia nak sila cari IO dan BO. So, first step apa yang kita kena buat ialah kita check dulu apa jenis dependent sources yang ada dalam circuit ni lah. So, dalam kes ni kita ada ini dependent sources, maka yang ini yang sebelah ni 3A bukan dependent sources, dia adalah independent sources. So dependent sources ni sebab dia depend kepada parameter lain lah. So kita nak tengok dia jenis apa, first kali kita tengok dependent sources ni, kita tengok dia punya dalam dia. So kalau tengok dalam dia ni, dia adalah sejenis current. Okay, dia adalah current source. Okay, dan dia adalah dependent sources. Kenapa? Sebab dia adalah dia adalah bentuk diamond ni. So dia adalah dependent sources lah. Dependent sources jenis apa? Jenis current source. Okay, jenis current source. Kemudian kita nak check apa dia depend kepada apa. Tengok dia punya sebelah ni pula, maka dia adalah depend pada current. So maka dia adalah current control. Okay, so dia adalah current control current sources. Current control current sources. So dia adalah triple CS. Okay. Alright, so next cara kita nak buat solutionnya, first kita tengok sources ni dan juga sources ini, dia ada dua-dua ialah current. Ni ialah independent. Okay, independent, dia juga ada sejenis current. Independent sources tapi dia ialah current. So arah dia ialah arah terus begini dan bergerak pergi sini. So bila bergerak sini dia ada dua jalan, satu dia boleh pergi ke kiri, satu pergi ke bawah. Okey, sebelum kita nak decide dia boleh pergi point 1 dan point 2, kita kena tengok dulu point 1 ini. So point 1 ini dia ada independent sources. Independent sources ni ialah 0.5 IO. So pergerakan dia ialah dari ke sini straight dan pergi ke kanan. So bila pergi ke kanan begini, maka ini tidak wujud lah. Bukanlah tidak wujud, maksudnya lebih baik dia tidak pilih point yang ke pertama, maka dia akan pilih point yang kedua lah. Maksudnya 3A tadi dia tidak pilih point pertama, maka dia pilih point kedua. So jadi begini. So maka bila jadi begini, sama juga dengan independent sources kita. Independent sources kita dia bergerak begini, dia ada dua jalan juga. Satu point 1, satu lagi point 2, sebab ada dua cabang di sini. Tetapi di sini di belah 3A ini ada berlawanan arus. Bila berlawanan arus, maka independent sources kita tidak memilih jalan nombor 1. Bila tidak pilih jalan 1, maka dia akan pilih jalan nombor 2. So 3A tadi pun pilih jalan nombor 2, maka apa yang terjadi di sini? Maka dia akan terjadi satu pertembungan ataupun kita panggil pergabungan. Dia bergabung. Okey, bergabung. Okay. Bergabung menjadi apa? Menjadi IO. Okay, kalau kita tengok cantik-cantik di sini, okay, dia bergerak menjadi IO. Bergerak menjadi IO. Okay. So bila kita ekspreskan dia dalam bentuk matematik, maka dia jadi IO. Dia jadi beginilah. IO sama dengan independent sources, dependent source campur dengan independent. Okay, independent. So independent kita adalah 0.5 IO dan kita punya independent ialah 3A. So sebabkan 0.5 IO tambah 3, ini adalah absolute number, maka ini ada pemala di sini, ada IO di sini, maka tidak boleh straight tambah lah. Okay. So apa yang kita kena buat sekarang ni adalah kita samakan. Sebabkan sini ada IO, sini ada IO, kita geng sama geng, kita kumpulkan geng dengan geng. So kita tinggalkan 3 ni seorang-seorang. So bila tinggalkan 3 ini seorang-seorang, maka 0.5 IO ini kita bawa pergi ke kiri. Dia adalah plus di sini. Bila plus bawa pergi kiri, maka dia akan jadi minus. So sebab itulah dia jadi minus negatif 0.5 IO. So IO dengan IO, apa yang kita buat, kita keluarkan IO. IO di sini actually ialah 1 IO, tetapi selalunya kita tidak tulis lah bila 1 IO. So apa yang kita buat ialah kita keluarkan IO, keluarkan IO, maka dia akan jadi 1 tolak 0.5 IO. Bila kita cuba darab balik, okay, bila kita cuba darab balik,
Di sini IO darab 1 dapat balik 1 IO. IO darab 0.5 dapat balik 0.5 IO. So betul lah kita punya pemfaktoran tadi itulah. Okay. So alright, next ialah since kita dah dapat macam ni, so 1 tolak 0.5 maka dapat 0.5 IO. So nak dapatkan nilai IO, sebab soalan tadi dia nak IO, cari nilai IO. So apa yang kita buat ialah tinggalkan IO sorang-sorang. So tinggalkan IO sorang-sorang, 0.5 ini kita bawa pergi ke kiri. So dia tengah darab 0.5 tengah darab IO, maka pergi ke kiri, maka dia akan dapat dia akan bahagilah. Okay. Darab bila pergi kiri dia akan bahagi, maka 3 bahagi 0.5 dapatlah 6A. Maka ini jawapan kita. Okay, next dia minta kita VO. Okay, VO ini ialah kawasan di mana resistor 4 ini berada. So bermaksud VO ni voltage drop kepada 4 punya resistor, 4 ohm punya resistor. Okay, next example ialah kali ini kita buat dependent sources lagi, jenis. Kalau kita tengok di sini adalah jenis, kalau sini ini bukan dependent sources, ini independent. Ini bukan dependent sources, ini independent. Yang ini yang independent sources. Kenapa? Sebab ada dia bentuk diamond. Okay, so ini yang bentuk diamond. So kita nak check dia jenis apa, tengok dalam dia. Okay, dalam dia adalah plus minus. Plus minus bermaksud dia adalah voltage source. Jadi adalah voltage source, maka kita dapati dia ada sejenis source lah. Voltage source dalam dia ada plus minus. So dia jenis apa? Dia jenis apa yang control? Kita tengok pula VO. VO adalah V adalah voltage, maka dia adalah voltage control. Okay. So dalam singkatan dia adalah voltage control, VC voltage source. So VC VS. Sama tadi lebih kurang macam soalan tadi, dia nak cari I dan juga VO lah. Okay, so kalau tengok di sini di mana ialah I, ini I dah. Okay, I ni. Kalau tengok circuit ni adalah circuit series. Circuit series mean I dia sama. I di sini tetap I, sini I. Lalu di sini pun tetap I, lalu di sini pun tetap I, lalu di bawah juga tetap I. Okay. So bila semua ialah I, maka I yang lalu dekat resistor I4 ialah I biasa. Lalu dekat resistor, lalu jalan I, lalu masih lagi I. Lalu resistor 6 juga ialah I. So tidak berubah nilai dia. So bila kita tidak berubah, maka circuit ini adalah circuit jenis series. Circuit jenis series I tidak berubah. Okay, maksudnya dari awal sampai habis sama. V dia berubah. Okay, so V dia berubah. V dia bermaksud VT sama dengan V1 tambah V2 tambah bla bla bla. Okay, so V1 ni bermaksud voltage drop dekat R1, voltage drop dekat R2, voltage drop dekat R3 dan sebagainya lah. Ini kalau kata V3 lah. Okay, sebabkan ini circuit series, maka yang cantik sekali kita guna equation ini. Okay. So apa yang saya buat ialah saya bahagikan. Ini adalah sejenis voltage yang kita namakan dia VT. So untuk 4 ohm ni kita bolehlah kita wakilkan dia sebagai V, voltage drop yang pertama. Kemudian V2 voltage drop yang kedua. Bukanlah voltage drop, kita boleh katakan dia adalah voltage yang kedua. Ini adalah voltage yang ketiga, ini adalah voltage yang keempat. So ini sebabkan dia V, dia ada ohm. Dia tidak betul-betul V, dia hanya bagi maklumat 4 ohm. So apa yang kita boleh buat di sini adalah I darab R. Okey, so ini V2. V2 ni dah memang dia sejenis V. Dia adalah V di sini. Maka kita IR ni tidak perlu buat sebab dia dah bagi voltage di sini. V3 pun sama, dia sebab ialah sejenis voltage, nilai pun ada iaitu 4V, maka kita tak perlu buat IR. Tidak perlu buat IR. Sini pun tidak perlu buat IR, sini tidak perlu buat IR. So V4 ada ohm, tidak ada V. Bila tidak ada V, maka ini kita kena buat IR lah. So maksud ini adalah I darab R, Ohm's law. So ini yang saya buat. 12 ialah VT, 4I ialah I darab R. I yang masuk dalam resistor
I yang masuk dalam resistor I ni yang masuk dalam resistor 4 ohm. So maka dia adalah I darab 4. Dan 2VO. 2VO ini nilai dia 2VO volt. So 2VO volt, ambil saja nilai 2VO. So maka ini adalah, boleh kita katakan dia adalah V1. Sini adalah V1. Okay. So ini adalah V2. 4 adalah V3 dan V3 adalah 4 volt adalah V3 dan V4 adalah 6I lah. Okay. So kenapa sini negatif? Okay. Kalau kita tengok sini, kenapa sini positif? So first kita tengok current di sini. Current sini dia lalu I, dia jumpa siapa dulu? Positif dulu. Maka sebab itulah 2 volt ini adalah positif 2 volt. Positif 2 volt. Okay. Kemudian kita tengok lagi sekali I bila dia lalu jumpa positif, dia lalu jumpa pertama sekali dia jumpa apa? Negatif. Maka sebab itulah negatif 4 volt. 4 ini adalah 4 volt, bukan 4 ohm. Ini adalah 4 volt. Okay. So ini adalah negatif 4. Okay. Tetapi bila datang ke sini, bila datang ke bawah, jumpa minus. Tetapi kenapa saya letak plus di sini? Okay, sebabnya ialah sekarang saya menggunakan 6I. 6I ini, 6 ni ialah ohm. I ini ialah current. Maka saya buat ini 6I ini actually ialah voltage drop. Okay, voltage drop sekarang ni saya tidak minus ini, saya tidak ambil minus ini sebab minus ini adalah untuk VO. So kalau kita ambil dia sebagai VO, maka kita kena letak dia minus. Tapi sekarang ni saya tak nak ambil dia sebagai VO, saya just nak ambil dia sebagai resistor yang biasa. Maka resistor yang biasa kita guna plus lah, sebab kita mengikut arah current. Maka sini IR sini kita menganak voltage V4 ini depan dia adalah positif. So maka bila dia adalah IR, maka 6 adalah dia punya resistor, I dia adalah I biasa tadi sebab dia adalah circuit series. Maka I biasa darab dengan R, maka dapatlah 6I. So apa yang kita buat sekarang ni, kita kita dapatlah V4 tadi. V4 sama dengan 6I. Okay, 6I. Kemudian kalau kita, macam saya cakap tadi, kalau kita ambil VO ni actually ialah negatif V4 sebab dia jumpa negatif dulu. So kalau kita nak ambil VO, maka dia adalah negatif V4. Kalau kita ambil V4 saja, iaitu resistor punya voltage, maka dia adalah 6I. Tetapi kalau kita nak menganggap dia sebagai VO, kita terpaksa jadikan dia negatif. Kenapa? Sebab VO punya tanda adalah bermula dengan negatif dahulu. Okey, sebab itulah kita buat dia begini ya. Okey. Alright. Selepas itu 12, maka saya buat turun je lah. 12 ini 4I, 2 buat turun. VO sekarang ini negatif 6I. Kenapa 2 VO ialah negatif I? Sebab tadi macam tadi saya kata VO sama dengan negatif V4. So V4 ialah 6I, maka kita akan dapat negatif 6I. VO sama dengan negatif 6I. So masukkan nilai dalam ini. VO ialah negatif 6I. 4 masuk negatif 4, turunkan saja. 6I turunkan saja. Maka kita selesaikan, kita permudahkan. 4I dengan I ni kita boleh tambah. 4 tolak 12, kemudian tambah 6, maka dapatlah 2I. Negatif 4 bawa turun sahaja. So kita dah dapat nilai absolute value. Maka kumpulkan nilai 12 dan 4 ni di sebelah. 4 ni adalah negatif, maka bawa pergi sana ialah positif. Maka kita akan dapat dia 16 lah. So negatif 2I bawa turun di sini. Maka nak cari I, soalan nak I. Okay, soalan nak I, maka tinggalkan I sorang-sorang. Kita dapatlah 16 bahagi dengan negatif 2, maka dapatlah negatif 8. Okay. So tadi persamaan tadi kita ada ini.
So VO sama dengan negatif 6i. VO sama dengan negatif 6i. I kita dah ada nilai iaitu negatif 8. Masukkan sahaja dalam I ini. So maka I ini negatif 8. Negatif 8 darab 6. Maka dapatlah 48. Simple sahaja untuk settle soalan berkaitan dengan dependent sources.